membaca bukan hanya sekadar hobi, tapi dia menjadi satu tuntutan. Sebagaimana ada seorang pakar pengaji sejarah, Dr. Gharib As-Sirjani menyatakan al-qiraah, membaca itu manhajul hayah, adalah manhaj kehidupan, kerana kita adalah apa yang kita baca, kita adalah apa yang kita tahu. Sebab itu orang yang banyak membaca sesuatu, maka dia akan membentuk minda dan kehidupan mereka tadi itulah. Sebab itu based on kita, dari sudut kehidupan kita sebagai seorang Muslim, bacaan Quran itulah membentuk kehidupan kita asas. Banyak mana kita baca sekalipun, maka Quran tak ditinggal. Satu lagi fakta bahawa sebenarnya rakyat Malaysia ni tidaklah sangat kurang membaca, kerana kalau kita lihat dari sudut statistik kajian yang dibuat, kepenggunaan Facebook masih lagi mendapat tempat yang pertama. Kerana apa saya kata demikian? Dikaitkan dengan media sosial yang terkini, kerana Facebook, ruangan posting dia adalah panjang. Bahkan kalau siapa yang terlibat dalam business marketing, dia punya soft copywriting, dalam nak terus pergi kepada hard copywriting, menjual tadi itu, dia cerita berkenaan keluarga dia, situasi panjang, tapi orang tetap membaca. Berbanding dengan kita panggil Instagram, Twitter kan, lebih pendek, tapi Facebook masih lagi menjadi pilihan utama kerana orang suka membaca. Cuma dari sudut tadi itulah persoalan, adakah penulis perlu mengikut trend semasa? Dia menjadi tuntutan terutamanya kepada syarikat-syarikat penerbit buku, kerana syarikat penerbit buku selain daripada dia menjadi medium untuk penyebaran informasi tulisan, mereka berhadapan dengan mereka menguruskan risiko percetakan. Jadi penerbit buku ni dia akan timbang tara buku mana yang memenuhi pasaran yang boleh mendatangkan dari sudut keuntungan jualan. Ini tak dapat elak kerana mereka terlibat dalam kita panggil urus niaga. Bahkan mereka juga macam apabila tahun 2016 apabila saya terbit buku di Karya Bestari, mereka menyatakan beberapa perkara yang mereka terpaksa concern, iaitulah bilangan muka surat. Kerana apa? Kerana menyebabkan kos harga jualan. Dia kata ketika itu, Ustaz, kalau boleh harga jualan buku setebal ini kita tak nak cecah RM20, RM18 tak apa. Walaupun hanya beza RM2, tapi mentaliti orang, dua di hadapan itu adalah mahal. Sebagaimana macam kalau ni lah kita sebutkan kaitkan dengan harga minyak petrol. Kalau RM2 itu akan dilihat oleh rakyat mahal, tapi kalau RM1.90 itu murah. Walaupun beza hanya 1%. Kerana dia adalah kita panggil kita nak attract dari sudut pasaran pembeli tadi itu. Itu yang pengurusan perlu dihadapi oleh syarikat buku. Berbeza dengan penulis yang tidak menerbitkan buku. Mereka boleh tulis apa sahaja. Bahkan itu kalau kita terbit dengan syarikat buku yang bersifat kita panggil berhadapan dengan pasaran, mereka terpaksa kata, contoh kalau penulisan ilmiah, satu hujah kita boleh datangkan 10, satu poin fakta kita boleh datangkan 10 hujah. Tapi dia terpaksa minta Ustaz kalau boleh 1 poin bagi 3 hujah saja, sebab kerana nak mengurangkan dari sudut kos pencetakan tadi. Maka memang ada risiko yang terpaksa dihadapi untuk kita bagaimana nak memasuki pasaran yang mana trend semasa, tetapi masing-masing dari sudut gaya bacaan penulisan ada dia punya peminat masing-masing. Sebabkan itu yang penting ketika mana ia terbit, dia jual, dia tahu sasaran mana yang dia target tadi. Wallahu a'lam.